Okey, baiklah. Tajuk hari ni sebatian ion dan juga sebatian kovalen. Okey, jadi kita dah belajar berapa ikatan kimia yang kita dah belajar. First kita belajar ikatan ion, kemudian ikatan kovalen. Okey, dan minggu lepas kita belajar 3 lagi ikatan yang terlibat dalam pembentukan sesuatu sebatian kimia. Okey, jadi hari ni kita nak tengok selepas kesemua bahan-bahan itu membentuk ikatan, maka mereka akan menjadi sebatian. Okey, kita dah tahu macam mana sesuatu unsur dia perlu untuk membentuk sebatian tu sebab dia nak mencapai kestabilan. Dia nak mencapai kestabilan sama ada oktet ataupun duplet. Okey, jadi hari ni kita nak tengok sebatian ion dan sebatian kovalen dari segi sifat-sifat dia, okey, sifat-sifat sebatian ion dan juga sebatian kovalen. Sebenarnya dalam tajuk ni, dalam subtopik ni ada satu eksperimen wajib iaitu eksperimen 5.1. Okey, apa yang cikgu nak terangkan hari ini sebenarnya berkait dengan eksperimen 5.1 tu. Okey, kalau kamu tengok eksperimen 5.1 muka surat 123, dia ada kaitan dengan sifat-sifat bagi sebatian ion dan juga sebatian kovalen. Okey, so boleh kita mulakan terus? Boleh ya? Okey, baiklah. Okey, ini adalah contoh. Okey, contoh sebatian ion iaitu garam, natrium klorida, dan ais adalah contoh sebatian kovalen. Okey, garam adalah sebatian ion manakala ais adalah contoh sebatian kovalen. Okey, pertama sekali kita nak tengok sifat iaitu berkaitan dengan kekonduksian elektrik. Mana cikgu punya pen ni? Wish, hilang. Sekejap ya. Okey. So, dari segi kekonduksian elektrik, ini adalah sifat yang pertama lah. Okey, sifat yang pertama iaitu sifat kekonduksian elektrik. Okey, secara umumnya sebatian ion dan sebatian kovalen akan ada sifat kekonduksian yang berbeza. Sebatian ion, sebatian ion tidak boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan pepejal. Okey, dalam keadaan pepejal dia tidak boleh. Tapi dia boleh boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Okey, apa beza leburan dengan larutan aqueous? Ada yang baru nak masuk ke? Apa beza pelajar? Leburan tu macam mana, larutan aqueous tu macam mana? Pelajar? Leburan dengan larutan. Leburan dan larutan. Apa beza leburan, apa beza larutan, apa dia larutan? Yang kamu faham lah, kalau leburan tu macam mana? Kalau leburan tu macam mana? Pepejal cecair. Pepejal dia jadi cecair. Okey, pepejal dia jadi cecair. Contoh, cikgu ada gula, cikgu panaskan gula sehingga dia melebur. Okey, jadi itu adalah leburan. Kalau larutan, dia jadi cecair juga kan? Kalau larutan tu cecair juga kan? Tapi macam mana? Apa beza dia? Kalau larutan. Pepejal tu dia cair dalam larutan. Cair dalam larutan, cair dalam air. Okey, biasalah untuk konsep kimia peringkat menengah, kamu kena faham kalau larutan itu maknanya dia campur air. Okey, dia campur air. Sebenarnya ada banyak jenis pelarut tapi kita fokus untuk larutan ini adalah dia campur dengan air. Okey, maknanya kalau tadi cikgu cakap gula, cikgu panaskan sampai dia jadi leburan gula. Okey, ataupun kalau larutan ialah gula campur dengan air, dapatlah larutan gula. Kedua-duanya kita akan dapat gula dalam bentuk cecair.
tetapi perbezaan komposisi dia. Kalau leburan gula dia cuma ada gula sahaja. Kalau larutan gula dia ada gula campur air. Boleh faham ya? Jadi bagi sebatian ion, okey, bagi sebatian ion dia boleh mengkonduksi elektrik dalam leburan atau larutan. Tapi bila dia dalam keadaan pepejal dia tidak boleh mengkonduksi elektrik. Kamu faham mengkonduksi elektrik kan? Mengkonduksi elektrik tu maksud dia apa? Alin? Alin, mengkonduksi elektrik tu maksudnya apa? Asfazurin Alin? Senyapnya. Tak dengar ke, tak boleh nak jawab ke, tak tahu. Okey, siapa yang tahu maksud mengkonduksi elektrik angkat tangan? Yang tahu maksud. Seorang pun tak tahu? Apa maksud mengkonduksikan elektrik? Cikgu cakap konduksi elektrik, konduksi elektrik. Kau faham ke tak konduksi elektrik tu apa? Damia, faham tak maksud konduksi elektrik? Kenapa senyap semua ni? Tak dengar soalan cikgu ke? Belajar, boleh respon cikgu tak? Ni macam mana cikgu nak teruskan kalau kamu senyap macam ni? Azwa? Mengalirkan elektrik ke? Apa dia? Mengalirkan arus elektrik. Mengalirkan arus elektrik. Apa yang susah sangat? Faham tak perkataan mengkonduksikan elektrik tu maksudnya dia boleh mengalirkan arus elektrik lah. Dia boleh membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Itu maksud mengkonduksi elektrik. Yang lain ni faham ke tak faham maksud mengkonduksi elektrik? Faham ke tidak? Pelajar, boleh jawab tak? Guna mic tu jawab. Boleh cikgu. Boleh. Yang lain? Boleh. Boleh pun jawab. Okey, baiklah. Jadi bila kita dah faham maksud mengkonduksi elektrik ialah mengalirkan arus elektrik. Itu sebatian ion. Jadi sebatian ion tak boleh konduksi elektrik dalam pepejal tapi boleh konduksi elektrik dalam leburan dan larutan. Okey, kalau kovalen pula, bagi sebatian kovalen, sebatian kovalen, jadi kamu kena fahamlah macam mana sebatian ion dan sebatian kovalen dari segi sifat dia ni. Sebatian kovalen dia tidak boleh tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. Semua keadaan tu maksudnya pepejal tak boleh, larutan atau leburan pun tak boleh juga. Itu maksud ayat-ayat ini ataupun sifat ini yang kamu kena ingat. Okey, kenapa pepejal sebatian ion tidak boleh mengalirkan arus elektrik? Ini sebab dia. Okey, ion tidak dapat bergerak secara bebas. Okey, dalam sebatian ion, ni adalah sebatian ion sebab kamu nampak ada tanda positif negatif. Ini gambar ni ada dalam muka surat 125. Ni penerangan dia. Okey, penerangan dari segi kekonduksian elektrik. Okey, sebatian ion, kita andaikan ini adalah sebatian ion lah. Kita ada satu sebatian ion, okey, yang ada tanda positif dan ada cas positif dan cas negatif ni. Okey, jadi dia berada dalam keadaan pepejal. Jadi dia tersusun secara rapat dan teratur, dia punya zarah-zarah dia, ion-ion dia tersusun. So ion tidak dapat bergerak. Okey, dalam pepejal, ion tidak dapat bergerak secara bebas. Okey, dia tidak boleh bergerak secara bebas kerana telah diikat oleh daya, diikat oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. So maknanya cas ni, positif negatif ni sangat kuat menarik di antara satu sama lain. Jadi ion-ion yang merah biru ni dia tak boleh bergerak. Jadi
menyebabkan pepejal sebatian ion tidak dapat mengkonduksikan elektrik. Dia tak boleh bawa cas, dia tak boleh bawa elektron daripada terminal negatif ke terminal positif. Dia tidak boleh sebab dia terikat. Dia terikat dengan daya tarikan elektrostatik yang kuat. Untuk menerangkan ataupun nak bagi analogi pepejal bagi sebatian ion ini, macam katalah cikgu ada player bola sepak. Cikgu pernah tak bagi contoh ni pada kamu? Player bola sepak, 2 tim. Satu tim bola sepak ada berapa player? Satu tim bola sepak ada berapa player? Ini bukan kimia. 11. Asyik baik, ingat lagi. Arik boleh jawab Okay, good. So, 11. Satu tim bola sepak ada 11 player. Okay, so cikgu ada 2 tim lah nak mulakan match ni, nak mulakan permainan bola sepak. Tapi peraturan dia untuk menggambarkan bagaimana pepejal ion ni tidak boleh konduksi elektrik, rules dia cikgu tambah. Semua 11 pemain dalam setiap pasukan itu, cikgu ikat kaki dia. Ikat rapat dua-dua kaki dia, 11 orang tu ikat, tim A ikat, tim B ikat. Tim A duduk dekat depan gol dia sendiri, tim B duduk dekat depan gol dia sendiri, 11 orang ikat kaki. Lepas tu bola cikgu letak dekat tengah-tengah padang bola. Dan cikgu mulakan permainan bola sepak itu. Secara logiknya, boleh tak mana-mana tim tu skor gol? 11 pemainnya diikat kaki. Boleh tak? Logik lah, Rik. Ni bukan game kau jangan cakap kau pakai senjata rahsia. Bukan game dekat komputer. Tak. Ini game. Tak boleh. Betul tak, Rik? Logik lah. Kau tak payah fikir panjang-panjang, Rik. Jawab boleh ke tak boleh? Akmal. Okay. Tak boleh Boleh ke tak boleh, Rik? Boleh gol tak? Logiknya, pelajar perempuan kamu pun tahu kan main bola sepak macam mana kan? Jadi secara logiknya, kenapa ikat pemain itu maksudnya dalam keadaan pepejal, sebatian ion ini dia terikat secara rapat dan kuat. Jadi dia tidak boleh bergerak bebas. Untuk menjaringkan gol, player kena bergerak. 11 player dia kena duduk dekat position dia masing-masing, dekat wing lah, dekat attack lah, dekat striker lah, dekat back lah, semua dia kena ada orang supaya bola tu boleh bergerak daripada tim A untuk masuk ke tiang gol tim B, barulah tim A dapat skor. Tapi bila pemainnya kita ikat kaki, bermaksud dia tidak boleh bergerak. Jadi bila dia tak boleh bergerak, dia tidak boleh bawa bola tu ke gol pasukan lawan untuk dia dapat mata. Itu secara logik lah. Jadi sama cerita pasal kita punya ion ni. Bila dia terikat secara kuat dalam keadaan pepejal, so dia tidak boleh konduksi elektrik. Dia boleh paskan cas elektrik itu daripada satu terminal ke terminal yang lain. So senang ingat analogi. Pepejal ion ini macam tim bola sepak kena ikat kaki. Kalau kita ada yang seterusnya, bila dia berada dalam keadaan leburan atau aqueous. Bila dia berada dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Larutan aqueous. Jadi pada masa itu, kalau kamu nampak dekat sini, dia dah mula ada pergerakan. Nampak tak? Dia dah tak terikat. Dia boleh bergerak secara bebas. So ion dapat bergerak secara bebas sebab daya tarikan elektrostatik telah diatasi. Pada keadaan leburan atau larutan, dia dah bergerak secara bebas. So pada masa ini barulah dia boleh mengkonduksikan elektrik sebab kaki dia dah kena dah tak terikat. Kaki dia dah tak terikat. So kedua-dua tim boleh passing-passing bola sampailah dia gol. Macam tu. Itu dia punya analogi cerita dia. Logik dia begitulah. Jadi itu sebab pepejal ion tak boleh konduksi elektrik, tapi dalam larutan dan leburan kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Ion itu telah bergerak bebas. So boleh konduksi elektrik. Bagi sebatian kovalen, kovalen ni dia dalam keadaan molekul. Kovalen dia memang akan ada dalam keadaan molekul. Dia tak ada cas
Okay, dia tak ada charge positif negatif. So molekul dia bersifat neutral. Dia tak ada charge dan tidak boleh membawa sebarang charge. Okay, molekul ni adalah bersifat neutral dan tidak boleh membawa sebarang charge. Walaupun dia bebas, tapi dia tidak boleh membawa sebarang charge sebab dia neutral. Jadi, walau dalam keadaan apa pun, dalam semua keadaan, sebatian kovalen tidak dapat mengkonduksikan elektrik. Ni ibaratnya contohnya, cikgu letakkan cikgu letakkan perenang, orang yang masuk acara renang, jadikan player bola sepak. Dia bergerak, dia berlari sana, berlari sini, tapi belum tentu lagi gol boleh masuk. Almost tak boleh masuk gol sebab tak ada skill. Itulah macam tu. Jadi molekul ni sebab dia tak ada charge, jadi dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. Okey, boleh tak? Boleh tak sifat yang pertama dari segi kekonduksian elektrik? Boleh belajar? Boleh tak? So kesimpulan dia? Okay, very good. So kesimpulan dia, sebatian ion, okay, apa kesimpulan dia? Sebatian ion boleh, siapa nak bagi kesimpulan untuk dari segi kekonduksian elektrik? Farin? Muhammad Farin Hifni. Dah bangun tidur ke? Baru saja je letak je lah phone kat situ. Ya, cikgu. Kesimpulan dia sebatian ion boleh? Boleh apa Farin? Sebatian ion? Boleh larut dalam air tapi tidak boleh larut. Hey. Cikgu cakap pasal sifat kekonduksian saja je tunjuk ni. Belum cerita ketelarutan. Kekonduksian, sifat kekonduksian. Sebatian ion boleh? Mengalirkan elektrik. Boleh mengalirkan arus elektrik. Arik Han, jawapan itu salah. Sebab kamu tak elaborate. Dia boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan apa, Arik? Kalau kamu kata sebatian ion boleh mengalirkan arus elektrik, salah. Okey, siapa nak betulkan? Is? Tadi cikgu dengar is bersuara. Maksudnya line is okey lah ni. Muhammad Zarid Iskandar. Sebatian ion, Arik Han, betul kan kamu punya jawapan tu? Arik, betulkan jawapan. Sebatian ion boleh konduksikan elektrik dalam Arik? Dalam apa? Dalam apa? Dalam keadaan apa? Sebatian ion boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan apa? Leburan dan larutan kuat. Thank you Alim. Sebatian ion boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan dan larutan. Larutan lah, kalau tak sebut aqueous pun tak apa, sebut pun lagi bagus. Okey. Tapi dia ada tetapi. Tetapi dia boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan dan larutan. Tetapi apa? Aduh, hai. Tak boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal. Thank you Damia. Yes. Jadi ayat untuk sebatian ion tu panjang. Kamu kena bagi dia dalam keadaan apa dia boleh konduksi elektrik. Pepejal tak boleh. Larutan atau leburan boleh. Okey, manakala sebatian kovalen, sambung. Sebatian kovalen, Sherin? Tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan.
Tahu pun. Saja je semua tak nak jawab kan kalau tak sebut nama. Cubalah proaktif sikit. Okay, so itu kesimpulan yang pertama. Seterusnya kita nak tengok sifat yang kedua. Okay, sifat yang kedua adalah sifat tentang keterlarutan di dalam air. Okay, dan juga pelarut organik. Okay, dalam air. So kebanyakan sebatian ion, okay, kebanyakan sebatian ion boleh larut dalam air tetapi tidak boleh larut dalam pelarut organik. Pelarut organik ni macam contohnya dalam alkohol, okay, thinner, tu tak boleh, dia tak boleh larut. Itu pelarut organik. Tapi dalam air, kebanyakan ataupun sebatian ion itu boleh larut dalam air. Dan ciri ni terbaliklah untuk sebatian kovalen pula, dia tidak boleh larut dalam air. Tetapi boleh larut dalam pelarut organik. Okey, maknanya kalau kita buat kesimpulan, okey, katalah kita ada dua pelarut, okey, kita ada air dan pelarut organik. Okey, pelarut organik. Jadi kalau sebatian apa nama ni? Panjang pula cikgu punya tu. Okey, sebatian ion. Okey, sebatian ion dalam air dia larut tak? Sebatian ion dalam air dia larut tak? Belajar. Sebatian ion dalam air larut tak? Larut. Larut. Dalam Larut. pelarut organik dia tak larut. Kalau sebatian kovalen, okey, sebatian kovalen dalam air dia tak larut tapi dalam pelarut organik dia larut. Dia terbalik. Okey, itu dia punya kesimpulan dia yang kamu sepatutnya dapat. Okey, kenapa jadi macam tu? Okey, kenapa jadi macam tu? Okey, apabila dilarutkan dalam air, ni dalam air, ni cerita di dalam air. Molekul air membantu mengatasi daya tarikan elektrostatik. Nampak? Daya tarikan elektrostatik di antara ion. Okey? Dan dia akan meruntuhkan struktur kekisi pepejal sebatian ion. Struktur kekisi ni maksudnya dia punya tadi yang kita buat bulat besar-besar tu. Bulat yang banyak-banyak tu. Bila dia dalam keadaan pepejal, dia punya ion akan ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Yang tadi kan, yang gambar charge positif, charge negatif, charge positif, charge negatif, yang ini. Okey, jadi bila dia dalam keadaan pepejal, dia membentuk struktur kekisi pada pepejal sebatian ion. Jadi ion dapat bergerak bebas di dalam air. Itu dia punya sebab dia kenapa sebatian ion ni dia boleh larut dalam air. Okey. Kalau kita tengok air tu sendiri, okey, air adalah pelarut berkutub. Berkutub maksudnya dia ada charge positif dan pada atom oksigen dan juga charge separa positif di bahagian atom hidrogen. Apa cikgu cakap ni? Pelarut berkutub mengandungi charge separa negatif di bahagian atom oksigen dan separa positif di bahagian atom hidrogen. Okey, contoh kalau kita ada garam. Okey, kalau kita ada garam. Ini gambar ni dia ada dalam lensa kimia. Cerita ni pasal lensa kimia muka surat 126 tu. Okey, so kita ada natrium klorida. Natrium klorida tu adalah garam. Okey, natrium, ion positif natrium, ion negatif klorida. Ni bila kita masukkan natrium klorida. Okey, kita masukkan natrium klorida ke dalam air. Maksudnya kita masukkan garam ke dalam air. Kenapa garam boleh larut dalam air? Jadi ion positif natrium, nampak ion positif natrium akan tertarik ke bahagian atom oksigen. Atom oksigen ni tadi dia adalah charge negatif. Okey, separa negatif pada air. Alright, jadi ion klorida pula, ion negatif klorida pula akan tertarik ke bahagian atom hidrogen yang bercharge positif. Kalau oksigen dia bercharge negatif. Jadi positif akan tertarik ke negatif. Okey, negatif akan tertarik ke positif.
Jadi daya tarikan antara atom pada molekul air dengan ion pada sebatian ion cukup kuat untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik di antara ion itu sendiri. Antara natrium dengan klorin tadi, dia akan terikat oleh daya natrium plus dengan Cl negatif, dia akan terikat dengan daya tarikan elektrostatik. So bila kita campurkan air, bila kita campurkan air H plus dengan O negatif, so natrium ni dia akan tertarik ke oksigen, atom oksigen separa negatif. Klorida akan tertarik ke hidrogen yang separa positif. Jadi secara tidak langsung akibat dia kita akan dapat ion natrium positif dan ion Cl negatif itu dah terpisah. Nampak dia dah terpisah. Yang atas ni dia terikat dengan daya tarikan elektrostatik. Tapi sebab ada molekul berkutub lain, iaitu pelarut berkutub lain iaitu air yang telah memisahkan ion-ion positif dan negatif di dalam sebatian ion. So akibat dia akan dapat ion yang bergerak bebas. Jadi sebab itu kenapa sebatian ion boleh larut dalam air. Cerita dekat covalent pula. Bukan. Dalam molekul air, atom oksigen mempunyai keelektronegatifan yang lebih tinggi daripada atom hidrogen. Kita cerita keelektronegatifan daripada atom oksigen berbanding dengan atom hidrogen. Hal ini menyebabkan elektron yang dikongsi dalam ikatan covalent ditarik ke arah atom oksigen. So, perkongsian elektron yang tidak sama membawa kepada pembentukan cas separa negatif di bahagian atom oksigen dan cas separa positif di bahagian atom hidrogen. Ini macam mana terjadinya keadaan separa positif dan separa negatif. So yang inilah tadi cerita dia. Macam yang cikgu terangkan tadi, bagaimana ion klorida tertarik ke bahagian positif dan ion natrium tertarik ke bahagian negatif. Dalam pelarut organik, pelarut organik dia tak ada dia tidak ada separa positif, separa negatif tu dia tak ada. Jadi dengan cara tu dia tak boleh menarik. Dia tidak dapat mengatasi. Pelarut organik dia tidak dapat mengatasi daya tarikan elektrostatik. Sebab dia sendiri, pelarut organik tu sendiri tak ada cas positif dan negatif. Jadi dia tidak akan boleh menarik ion-ion dalam pepecah sebatian ion itu untuk berpisah. Jadi sebab itu sebatian ion tidak boleh larut dalam pelarut organik. Manakala sebatian covalent pula, ni dah masuk covalent dah dekat bahagian sini. Sebatian covalent pula, dia bersifat neutral dan tidak membawa sebarang cas. Tidak membawa sebarang cas. Oleh itu, molekul sebatian covalent boleh larut di dalam pelarut organik dan tidak larut di dalam air. Maksudnya, dia sama-sama tak ada cas. So, dia just bercampur sahaja begitu. Dia tak perlu tarikan dan sebagainya. Jadi sebab itu sebatian covalent boleh larut dalam pelarut organik. Sebatian covalent dia boleh larut dalam pelarut organik. Dan dalam air dia tak boleh sebab dia tak ada cas. Air ada cas tapi covalent tak ada cas. Jadi dia sebab itu tak boleh larut. Macam covalent ni contohnya minyak. Minyak. Minyak tu adalah contoh sebatian covalent. Di antara atom karbon dengan hidrogen. Minyak tu terhasil daripada karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi dia tak boleh bergabung dengan air sebab dia tak ada cas. Dan air ni dia ada cas. Itu sebab dia tak boleh larut. Sebab itu minyak tak boleh larut dalam air. Boleh tak sifat yang kedua ni? Faham tak? Faham tak sifat yang kedua dari segi ketelarutan? Boleh tak, Raja? Boleh. Sebenarnya kamu kena faham macam kesimpulan dia yang kamu kena ingat. Air dia ada kutub. Bila dia ada kutub, maksudnya dia ada
terminal ataupun dia ada bahagian atom oksigen yang bercas negatif, okey, dan atom hidrogen yang bercas positif. Air adalah H2O, dia ada hidrogen dan dia ada oksigen. Jadi disebabkan air itu sendiri mempunyai cas, maka dia boleh menarik ion-ion dalam sebatian ion tu untuk berpisah, menyebabkan ion boleh bergerak, jadi dia boleh melarut di dalam air. Tapi sebatian kovalen dia tak ada cas. Bila dia tak ada cas, dia tidak boleh react dengan hidrogen dan oksigen yang bercas tadilah. So bila dia tak boleh react, dia tak boleh bertindak balas, maksudnya dia tidak boleh melarut di dalam air. Okey, kalau kovalen lagilah, kovalen memang molekul kovalen memang dia tak ada cas. Okey, memang dia tak ada cas. So bila dia tak ada cas, dia boleh ngam dengan pelarut organik yang memang tak ada cas. Memang tak ada cas. Okey, sebab tu minyak dia boleh dilarutkan dalam alkohol. Bila kita campurkan minyak dengan alkohol, dia akan membentuk emulsi. Macam kamu belajar dalam sains tingkatan 2 kan, kita buat ujian makanan. Okey, buat ujian makanan. Macam mana kita nak, macam mana kamu masukkan minyak dalam alkohol, kemudian kacau-kacau, kita akan dapat satu larutan warna putih, emulsi warna putih. Maksudnya minyak boleh larut dalam alkohol, tapi minyak tak boleh larut dalam air. Minyak adalah contoh sebatian kovalen. Faham ni pelajar? Boleh tak? Ingat dia punya cas pada air tu. Pada air ada cas, pada sebatian ion ada cas. So dia boleh tarik. Jadi dia boleh larut. Kalau molekul kovalen tak ada cas, so dia tak boleh larut. Okey, ingat satu, kamu dapat dua. Belajar kimia macam itulah biasanya. Ingat satu, ingat cerita sebatian ion, kamu akan ingat cerita sebatian kovalen. Okey, boleh? Ada soalan nak tanya? Ada tak? Ada yang tak faham? Tak ada. Okey, boleh? Alright, cikgu sambung dengan sifat yang ketiga. Okey, sifat yang ketiga kita nak cerita pasal takat lebur dan takat didih. Secara umumnya sebatian ion mempunyai, sebatian ion dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Okey, jadi dia tidak mudah meruap. Meruap ni apa? Takat lebur, takat didih tu faham tak? Takat lebur adalah suhu di mana, takat lebur tu apa? Kita dah belajar dalam jirim bab 2 ni. Takat lebur tu apa? Takat lebur tu apa? Belajar takat lebur. Maksudnya apa? Suhu di mana? Suhu tinggi. Salah. Ini soalan SPM ni. Berikan maksud takat lebur. Dia akan keluar, boleh keluar dekat kertas 2, kertas 1, boleh. Takat lebur, kalau kita bercakap pasal graf pemanasan naftalina, penyejukan naftalina, bab 2 kita belajar pasal jirim ni. Cikgu dah tekankan tentang takat lebur. Takat lebur ialah suhu di mana, sambung. Bukan suhu tinggi, suhu di mana apa tukar jadi apa. Bila keadaan pepejal bertukar jadi cecair. Ya, suhu di mana sesuatu jirim berubah daripada pepejal kepada cecair. Dia mula berubah. Okey, maknanya kalau cikgu keluarkan ais daripada peti sejuk freezer atas tu, dia mula cair pada 0 darjah Celsius. Okey, sebab freezer kita yang dekat peti ais atas tu dia negatif 4. Paling kuat lah, paling sejuk, negatif 4. Kalau peti ais baru, peti ais dah lama mungkin dia akan turun sikit, dia punya suhu negatif 2 ke macam tu. Okey, so negatif, daripada negatif 4, bila dia capai 0 darjah Celsius, kita biarkan di suhu bilik, kamu akan nampak ais tu mula melebur. Dia mula tukar daripada pepejal kepada cecair. So itulah takat lebur bagi sesuatu sebadan, bagi sesuatu unsur, bagi sesuatu jirim. Okey, manakala takat didih ialah suhu di mana, Usna, takat didih adalah suhu di mana bila kita kata didih, apa terjadi? Cecair kepada gas. Yes, suhu di mana cecair mula berubah menjadi gas. Contoh, kita panaskan air. Okey, panaskan air.
mula-mula dia kamu tak akan nampak wap-wap tu. Sampai dia dah capai takat didih 100 darjah Celsius, dia akan mula berubah menjadi wap air. Itu maksud takat didih. Jadi bagi sebatian ion, dia punya sifat dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Maknanya dia akan melebur pada suhu tinggi, dia mendidih pun pada suhu yang tinggi. Oleh itu dia tidak mudah meruap. Kat sini tadi soalan cikgu, apa maksud meruap ni? Apa makna meruap ni? Apa maksud perkataan meruap? Sebatian ion tidak mudah meruap. Maksudnya dia tidak mudah meruap ni apa? Meruap ni maknanya apa? Ijam? Boleh? Meruap. Tak tahu. Tak tahu. Allahu Akbar. Azwa? Leka? Boleh tak? Meruap ni apa? Meruap ni adalah dia berubah menjadi gas. Berubah menjadi gas. Jadi sebatian ion dia tidak mudah untuk berubah menjadi gas, menjadi wap. Meruap tu maksudnya daripada cecair menjadi wap, menjadi gas. Faham tak? Macam minyak wangi kan? Minyak wangi, senang tak dia meruap? Minyak wangi. Nanti kita akan tengok dalam sebatian kovalen. Contoh minyak wangi adalah sebatian kovalen sebab dia punya pelarut adalah alkohol. Okey, jadi minyak wangi tu senang je, kamu buka je dia punya penutup. Tak payah roll, tak payah spray, buka aja penutup minyak wangi, kamu akan dah dapat bau minyak wangi tu. Sebab apa? Sebab dia mudah meruap. Kerana minyak wangi adalah sebatian kovalen. Kalau sebatian ion, dia tidak mudah meruap. Okey, maknanya dia tidak mudah bertukar menjadi gas. Okey. Ni cerita dia. Okey, cerita dia kenapa sebatian ion itu mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Contoh, kita ada lagi natrium klorida iaitu garam. Okey, sebatian ion contoh natrium klorida mengandungi ion positif dan negatif. Ini sepatutnya semua dah tahu dah. Jadi, mereka tertarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Nampak ni? Mereka tertarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Jadi, kamu kena ingat ni, bila sebatian ion, dia mesti ada perkataan ini, daya tarikan elektrostatik yang kuat. Jadi bila dia mempunyai daya tarikan elektrostatik yang kuat, apabila ia dipanaskan, kita berikan dia tenaga haba dekat sini. Dekat sini. Bila dipanaskan maksudnya kita berikan dia tenaga haba. Okey, tenaga haba. Jadi tenaga haba yang tinggi diperlukan. Kita perlukan tenaga haba yang tinggi. Diperlukan untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik yang kuat supaya sebatian ion melebur atau mendidih. Okey, oleh itu natrium klorida mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Maknanya banyak tenaga haba diperlukan. Bila banyak tenaga haba diperlukan, sebab itu takat lebur dan takat didihnya adalah tinggi. Boleh faham tak pelajar? Kamu faham tak kaitan di antara tenaga haba ni dengan takat lebur dan takat didih yang tinggi? Maksudnya kalaulah cikgu berikan dalam bentuk nilai suhu. Kalau air, okey, kalau katalah kita ada air, kita panaskan, untuk dia jadi gas, dia kena mencapai 100 darjah Celsius. Okey, itu suhu dia. Tapi bagi natrium klorida, dia lebih tinggi. Maknanya dia mengatasi takat didih bagi air. Jadi itu kita consider sebagai tinggi. Sebab apa? Sebab dia ada daya tarikan elektrostatik yang kuat. Jadi tenaga haba tu diperlukan dengan banyak. Tenaga haba perlu banyak, maksudnya suhu akan tinggi. So bila tenaga haba ni perlu banyak, maka suhu dia akan jadi tinggilah. Suhu tu mewakili takat lebur dan juga takat didih bagi sebatian ion. Okey, bagi molekul ringkas sebatian kovalen. Okey, sebatian kovalen kalau dia molekul ringkas, okey, dia akan mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Jadi molekul ringkas sebatian kovalen meruap dengan mudah. Okey, contoh cikgu ada kat sini metana.
Okey, metana. Ni metana, CH4. Metana ni adalah gas yang memasak dekat rumah kita tu. Okey, jadi dalam sebatian kovalen dia ada daya tarikan van der Waals. Kalau sebatian ion ada daya tarikan elektrostatik. Dalam sebatian kovalen dia ada daya tarikan van der Waals di antara molekul ringkas, contohnya CH4 iaitu metana. Yang mana daya tarikan van der Waals ini adalah sangat lemah. Okey, sebab dia cuma ada CH4 terikat, dia kongsi elektron. Karbon dengan hidrogen ini dia kongsi elektron, sebab itu dia adalah sebatian kovalen. Jadi tenaga haba yang rendah diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang lemah ini. So tenaga haba diperlukan sedikit sahaja untuk memutuskan daya tarikan ataupun mengatasi daya tarikan van der Waals yang lemah supaya sebatian kovalen melebur atau mendidih. Jadi dia akan mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Okey, sebab itu gas dekat rumah kita tu dia senang, dia boleh berubah. Dia maknanya kalau kita leaking, contohnya pipe gas tu leaking, dia boleh habis sebab dia senang meruap. Okey, dia senang meruap kerana dia mempunyai daya tarikan van der Waals yang lemah. Jadi tenaga haba yang sedikit sahaja diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, selain daripada cerita pasal ni, ada something dekat lensa kimia muka surat 127 yang berkaitan dengan daya tarikan van der Waals. Contohnya dia bagi contoh adalah pada cicak. Okey, cicak yang boleh melekat pada permukaan dinding. Specialnya cicak ni dia boleh melekat dekat permukaan dinding tu sebab tindak balas antara sejumlah elektron daripada molekul ratusan bulu halus yang terdapat di bawah tapak kaki cicak. Okey, bawah kita mungkin tak nampak lah kan, ada orang geli nampak cicak pun dah lari dulu dah, macam mana nak kaji bawah dia ada bulu ke tidak. Okey, ratusan bulu halus yang terdapat di bawah tapak kaki cicak, okey, dengan sejumlah elektron daripada molekul dinding. Okey, maknanya elektron pada tapak kaki cicak ni dengan elektron pada dinding itu sendiri akan membentuk tarikan elektromagnet yang dikenali sebagai daya tarikan van der Waals. Sebab itu cicak ni dia boleh lekat pada dinding. Okey, that's it tentang tentang sifat yang ketiga, iaitu sifat takat didih dan takat lebur. So ada 3 sifat lah kamu kena ingat. Yang pertama kekonduksian elektrik, yang kedua keterlarutan dalam air dan pelarut organik, dan yang ketiga adalah sifat takat didih dan takat lebur bagi sebatian ion dan kovalen. Okey, now kita nak pergi kepada fokus sedikit kat sini kepada sebatian kovalen. Okey, struktur sebatian kovalen. So ada 2 jenis struktur sebatian kovalen. Okey, ada 2 jenis struktur molekul bagi sebatian kovalen, iaitu struktur molekul ringkas atau struktur molekul gergasi. Kalau ringkas tu maksudnya simple macam CH4 tadi. CH4 tu, metana tu adalah simple. Dia ada karbon dengan dia ada hidrogen. Ringkas. Sebab tu dia sebut tadi daya tarikan pada molekul ringkas. Ini ringkas lah. CH4 ada 1, CH4 ada 2, ada 3. Ada 3 CH4 dekat sini. Ada 3 metana. Okey, kalau kita pergi kepada daya tarikan dalam molekul gergasi, struktur molekul gergasi. Struktur molekul gergasi contohnya giant carbon structure. Kita ada diamond. Diamond ni apa? Berlian. Okey, berlian. Grafit. Grafit ini pada contohnya karbon pada mata pensel. Tu contoh grafit. Carbon nanotubes, okey, yang ini carbon nanotubes, dan yang ni cikgu tak sure apa benda lah, fullerenes ni cikgu tak sure apa. Okey, kita nak tengok bezel. Contoh, kat sini kita ada molekul ringkas air ataupun karbon dioksida, ni contoh sebatian kovalen. Okey, contoh sebatian kovalen dengan molekul gergasi adalah seperti struktur silikon dioksida. Ni silikon dioksida. Jadi silikon dioksida ni dia berbentuk kita kata sebagai gergasi sebab ada atom silikon dan ada atom oksigen yang sangat banyak dan
dia terikat di antara satu sama lain dengan ikatan kovalen. Nampak ni? Di antara oksigen dengan silikon, dia terikat dengan ikatan kovalen. Okey, bagi molekul ringkas, struktur yang kecil boleh didapati dalam bentuk pepejal, cecair atau gas. Okey, dia ada sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Bagi struktur yang sangat besar, biasanya didapati dalam bentuk pepejal. Jadi bagi molekul gergasi, cikgu tulis balik untuk kamu kat sini, ini adalah struktur gergasi. Ini adalah struktur ringkas. Okey, ringkas. So kalau ringkas, dia boleh sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Pepejal kovalen contohnya naftalina, ubat gegat. Gula pepejal. Cecair contohnya minyak ataupun gas contohnya wap, minyak wangi. Okey, itu adalah contoh struktur molekul ringkas sebatian kovalen. Okey, ikatan kovalen yang kuat dalam molekul dan daya tarikan van der Waals yang lemah antara, okey, kalau kamu tengok ikatan kovalen dia ada daya tarikan van der Waals yang lemah di antara molekul. Bagi struktur gergasi, ikatan kovalen yang kuat di dalam molekul sahaja. Okey, di dalam molekul sahaja, tiada daya tarikan van der Waals kerana struktur gergasinya. Dia tak ada daya tarikan van der Waals di dalam struktur molekul gergasi ni. Dia hanya ada ikatan kovalen. Cuba kalau kamu tengok dalam silikon oksida tadi tu, silikon dioksida tu. Dia hanya ada ikatan kovalen yang kuat sahaja. Dia tak ada sebab daya tarikan van der Waals ni dia lemah. Tapi struktur gergasi ni dia kuat. Jadi dia tak ada daya tarikan van der Waals. Okey, untuk molekul ringkas, tenaga takat lebur dan takat didihnya adalah rendah. Sebab sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan van der Waals yang lemah. Jadi dia takat didih dan takat lebur adalah rendah. Tapi bagi struktur gergasi, takat didih dan takat leburnya adalah tinggi kerana banyak haba diperlukan untuk memutuskan ikatan kovalen yang kuat. Jadi itu daripada segi perbezaan. Walaupun dia adalah kovalen, okey, ini kita cerita pasal molekul kovalen. Okey, struktur molekul kovalen ataupun sebatian kovalen. Tapi kita boleh pecahkan dia kepada ringkas dan gergasi dan dia akan mempunyai sifat-sifat yang berbeza. Okey, Raja? Okey, kegunaan sebatian ion, this is the last part dalam chapter ni. Okey, kegunaan sebatian ion dan kovalen dalam kehidupan seharian ada banyak sebenarnya. Contoh dalam sektor perindustrian kita ada penggunaan ion lithium ataupun lithium iodida. Okey, lithium iodida dekat sini Li. Okey, lithium iodida yang digunakan dalam bateri. Okey, dalam bateri ni kita ada lithium iodida. Sebab tu ada bateri lithium. Kamu boleh tengok sendiri dekat label bateri. Okey, bagi bateri lithium lah. Cat mengandungi sebatian kovalen seperti pigmen. Okey, pigmen ataupun warna pada cat dan pelarut turpentin. Okey, pelarut turpentin pada dalam sektor perindustrian. Okey, sektor pertanian kita ada ion sebatian ion amonium nitrat dan kalium klorida yang digunakan di dalam baja. So amonium nitrat, kalium klorida ni ion ke kovalen? Pelajar, sebatian amonium nitrat dan kalium klorida. Ini sebatian ion ke sebatian kovalen? Pelajar, amonium nitrat, kalium klorida. Amonium ni logam, nitrat bukan logam. Kalium logam, klorida bukan logam. Maka dua ni adalah contoh sebatian ion. Okey, sebatian ion. Jadi digunakan sebagai baja. Manakala racun perosak, contohnya yang digunakan untuk membunuh rumpai dan juga serangga perosak mengandungi sebatian kovalen seperti bromoetana, ni formula dia, dan kloropikrin. Okey, kloropikrin itu sebatian kovalen. Okey, dalam sektor perubatan kita ada sebatian ion natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat yang digunakan dalam antacid untuk melegakan gastrik. Ini ubat gastrik.
Okey, paracetamol merupakan sebatian kovalen yang digunakan untuk merawat sakit seperti demam atau keradangan. So contoh paracetamol ini adalah sebatian kovalen. Manakala antacid adalah sebatian ion. Itu dalam bidang perubatan. Kegunaan rumah. Deterjen mengandungi sebatian ion natrium klorat yang digunakan untuk kerja pembersihan rumah. Manakala gliserol merupakan sebatian kovalen yang ditambah ke dalam produk penjagaan kulit untuk melembapkan kulit dan membantu mencegah kulit kering. Gliserol ni biasanya dia ada dalam lotion, ada dalam pencuci muka, untuk melembapkan kulit. Kalau deterjen untuk membersihkan rumah. Okey, dan itu dia habis dah bab 5. Okey, habis dah bab 5. Ada soalan? Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu bahagian sub yang terakhir kegunaan tu, okey, ada ditunjukkan dalam kamu punya buku teks muka surat 129. Cikgu rasa mungkin yang agak susah sikit untuk kamu fahamkan hari ni adalah dari segi sifat dia. Okey, sifat. Struktur gergasi dengan ringkas tu pun senang kan, tak susah. Sebab satu, dia tak ada daya van der Waals iaitu gergasi. Dia tak ada van der Waals. Kamu kena ingat van der Waals ni dia lemah. Okey, so bila dia lemah, dia takat lebur, takat didih rendah. Tapi kalau sebatian ringkas, molekul ringkas, dia ada van der Waals. Sebab itu takat lebur dan takat didih dia rendah. Untuk struktur gergasi dan struktur ringkas ini hanya melibatkan kovalen sahaja. Okey, hanya melibatkan sebatian kovalen sahaja. Dia tidak melibatkan sebatian ion. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada? Pelajar? Mana-mana bahagian yang tak faham? So yang tak masuk kelas hari ni Azura dengan Lee. Okey belajar? Cikgu ada tak? Rasanya cikgu ada lagi ni. Sebab cikgu nampak cikgu gerak-gerak kat situ. Are you all okay? Ada soalan? Tak ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan cikgu nak bagi kamu soalan. Okey, soalan cikgu ialah apa latihan hari ni? Patut kamu lah tanya. Oh, tak nak tanya Okey, cikgu nak bagi kamu uji kendiri 5.7 untuk subtopik 5.7. Okey, untuk subtopik 5.7. Dan dia ada berita baik dan berita tak baik dia. Berita baiknya ialah minggu depan tak ada kelas. Sebab apa? Sebab apa minggu depan tak ada kelas? Tak tahu. Tak tahu? Hari ni berapa hari bulan? 24. 24. Minggu depan berapa hari bulan? Minggu depan berapa hari bulan? Hari ni 24. 31. 31. Apa yang akan berlaku pada 31 Ogos? Cuti. Merdeka. Cepat jawab. Cuti. Cuti. Jadi ini adalah kelas terakhir untuk bab 5. Hari ni punya latihan adalah uji kendiri 5.7. Minggu depan punya latihan ialah praktis sumatif 5. Penilaian prestasi 5. Okey, penilaian prestasi 5 tu ada 9 soalan. Okey, pelajar kamu kena kuasai semua yang ditanya dalam 9 soalan itu. Okey, jadi cikgu bagi sekarang untuk 2 minggu punya kerja. Faham tak? Kalau nak cuti 31 hari bulan, buat sebelum 31 hari bulan. So cikgu hanya akan jumpa kamu pada 8 hari bulan 9, 7 hari bulan 9. Ke 8 ke 7. Macam tu. Jadi daripada sekarang 24 ni nanti cikgu akan jumpa kamu 2 minggu kemudian baru kita ada kelas lagi. Jadi cikgu nak hari ni cikgu bagi latihan uji kendiri 5.7 adalah untuk recap subtopik 5.7 dan latihan penilaian prestasi 5 untuk recap bab 5. Once kita jumpa lagi 2 minggu akan datang kita akan masuk bab 6. So jangan hutang kerja, jangan pending kerja, nanti jadi lagi banyak. Bagi yang dah mula menghantar. Okay Arik, bagus minggu lepas cepat dia hantar. So baguslah tu. Damia, I'm still waiting kebanyakan kerja kamu. Damia, you adakah kamu buat kerja? Akmal pun sama, Akmal dah mula hantar. Apa dia? Slow. Damia, cikgu cakap buat yang terkini dulu.
Buat yang terkini. Maksudnya kamu buat yang minggu lepas dulu. Kalau kamu buat daripada mana yang kau tertinggal tu, memanglah dia jadi lambat lah. Apa yang kamu baru belajar kamu dah lupa, yang awal, yang dulu-dulu yang kamu tak pernah masuk kelas lagi, kamu nak belajar lagi kan susah. So apa yang kita dah belajar hari ni, buat yang sekarang dulu. Dah siap yang sekarang, yang sebelum-sebelum ni kena selesaikan hutang. Ya Akmal? Akmal, Arik, yang terkini dah mula join, dah mula buat. Yang lama tu pun cikgu akan rekod juga. Bukannya cikgu lupa yang lama hutang tetap hutang. Okay, so that's it pelajar. Itu sahaja latihan dan kelas kita hari ini. Okay, selamat buat latihan. Kalau ada apa-apa yang tak faham, kamu boleh terus tanya dalam grup ataupun boleh PM cikgu. Tanya dalam grup lah, senang, semua orang tahu jawapan dia. Okay? Alright, itu sahaja kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih.